Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda salah satu trik ataupun tips untuk kita melebatkan bunga pokok bougainville kita. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah trik yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Okey? Jangan skip tahu, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini langkah demi langkah. Jom teruskan bersama saya. Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel inspirasi tentang alam pembonsaian dan cara perawatan bonsai. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan triks menarik tentang melebatkan bunga bougainville. Metode yang akan saya gunakan pada perkongsian kali ini adalah stres air dan pupuk alami sebagai perangsang perbungaan. Jika anda ingin memiliki hasil yang maksimal, pastikan anda tidak melewati langkah-langkah yang akan saya kongsikan dalam video perkongsian saya pada kali ini. Jika ada yang terlewat, maka proses pembungaan bougainville kesayangan anda akan gagal. Sebelum saya melanjutkan perkongsian saya pada kali ini, sila klik tombol subscribe supaya anda dapat membantu perkembangan channel Nazir Abdullah. Sebenarnya pokok bougainville termasuk yang sangat mudah untuk berbunga, sama di kawasan rendah maupun kawasan tinggi. Jika melakukan perawatan dengan betul, maka bunga bougainville anda akan berbunga dengan lebat. Baiklah teman-teman, kita teruskan ke langkah-langkah yang seterusnya. Langkah pertama yang harus anda lakukan ialah stres air, iaitu melakukan stres air. Ini kerana pokok bougainville perlukan masa kering. Pokok bougainville memerlukan sinar matahari yang penuh, paling sedikit 70 hingga 80% sehari. Namun yang lebih penting untuk merangsang bunganya adalah masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman akan dirangsang pertumbuhan generatifnya, iaitu pembentukan bunganya. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan tiba pada musim hujan, maka untuk memasak kering, tanamannya harus kita letakkan di rumah kaca atau tempat lain yang tidak terkena sinaran air hujan secara langsung, tetapi tetap memperolehi sinar matahari yang penuh dari pagi hingga ke sore, sekurang-kurangnya 80%. Langkah kedua ialah kita akan membuat cairan alam perangsang bunga pada bougainville kesayangan anda. Baiklah teman-teman ya, sekarang kita ke proses penyediaan untuk jadikan bahan perangsang pembungaan kita nanti. Okey, bahan-bahannya teman-teman ya adalah sediakan 1 liter air bersih, air putih bersih ya. Ini, lepas tu 1 siung bawang merah. Pastikan anda menggunakan bawang merah yang baik ya, yang segar. Itu 1 siung bawang putih ya. Okey, itu juga bawang putih. Pastikan anda menggunakan bawang putih yang segar. Jangan menggunakan bawang putih yang buruk ya. Lepas tu kita akan sediakan serbuk micin ya. Ni, serbuk micin. Okey. Okey, caranya teman, kita lakukan di sini adalah pertama sekali kita ambil bawang merah ni tadi. Lepas tu kita iris nipis-nipis ya. Dan kita masukkan ke dalam air yang bersih ni tadi. Okey. Okey, kita buat macam tu ya. Dan kita masukkan ke dalam air ni. Okey, macam tu. Kemudian kita ambil bawang putih tadi, kita iris nipis-nipis juga. Okey, macam tu. Nampak? Dan kita masukkan ke dalam air bersih. Okey. Kemudian teman, kita ambil serbuk micin tadi ya. Ini kita ambil 1 sudu makan. Okey. Kita ambil serbuk micin tadi. Macam tu ya. Nampak macam tu. Okey. Kita masukkan ke dalam air ni. Macam tu. Lepas tu kita gaulkan. Kenapa kita menggunakan bawang merah dan bawang putih ini ya teman-teman ya? Okey. Larutan bawang putih dan bawang merah ini teman-teman ya,
juga menjadi perangsang untuk pertumbuhan tanaman. Kedua-dua jenis bahan alam ini dapat meredakan stres yang dialami tanaman yang membuatnya menjadi layu. Itu adalah kelebihan apabila kita menggunakan bawang merah dan bawang putih tadi, teman-teman ya. Sekarang kita ceritakan berkaitan dengan micin pula. Sebuah micin ini ataupun sebuah Ajinomoto ini ya teman-teman, kandungan senyawa-warnanya yang ada pada micin ini dapat membantu merangsang pembentukan bunga pada pokok bougainville Anda maupun tanaman hias yang lain. Apabila Anda sudah selesai teman-teman mengandungkan sebuah micin tadi dengan bawang putih dan bawang merah dengan campuran air bersih, air putih teman 1 liter tadi, kita diamkan selama 3 jam. Cairan ini ya, kita diamkan selama 3 jam. Kemudian baru kita boleh mengaplikasikan cairan ini tadi ataupun adunan ini nanti kepada media tanam di mana tempat kita menanam pokok bougainville kita. Mudah kan ya teman? Ya, begitu mudah sekali cara kita menyediakan serbuk perangsang untuk pembungaan pokok bougainville kita. Langkah yang seterusnya ialah Anda siramkan setengah liter daripada cair tadi ke dalam media tanam atau pot bougainville yang telah melakukan masa kering. Untuk hasil yang maksimal, Anda boleh menaburkan 2 sendok hampas kopi ke dalam media tanam agar bougainville Anda tetap berbunga. Kemudian Anda lakukan penyinaran matahari minimal 70 hingga 80% intensitas cahaya matahari, iaitu keperluan cahaya matahari. Anda juga boleh menambahkan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk terbaik untuk bunga bougainville. Pupuk ini dapat menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi untuk bougainville Anda serta aman bagi lingkungan. Bukan hanya unsur hara mikro dan mikro, tetapi juga menyediakan bahan organik yang dapat menyemburkan tanah Anda. Tetapi juga menyediakan bahan organik yang dapat menggemburkan tanah tempat Anda menanam pokok bougainville kesayangan Anda. Ada beberapa pilihan untuk pupuk organik, namun pada umumnya, pupuk organik yang sering diaplikasikan untuk bougainville adalah pupuk kompos dan juga pupuk kandang. Anda boleh memilih salah satu daripada kedua jenis ini. Apakah Anda ingin menaburkan pupuk kompos atau pupuk kandang? Ini terserah kepada Anda. Pilihlah mana yang mudah untuk Anda dapatkan. Cara untuk Anda mengaplikasikan pupuk organik untuk bougainville Anda adalah dengan cara pupuk organik diberikan tergantung di mana bougainville Anda tumbuh ataupun di mana pokok bougainville kesayangan Anda tanam. Jika pokok bougainville Anda tumbuh di tanah langsung ataupun Anda tandam di atas tanah langsung, Anda boleh memupuknya setahun sekali dengan dosis 5 hingga 10 kg per tanaman. Ini bermaksudnya Anda boleh menggunakan 5 hingga 10 kg kompos organik untuk satu pokok bougainville Anda. Cara aplikasinya sangat mudah, iaitu dengan cara membenamkan pupuk organik Anda di sekeliling tanaman bougainville kesayangan Anda. Namun, jika bougainville Anda tumbuh atau ditanam dalam pot, maka caranya ialah aplikasikan 1 hingga 5 kg pupuk kandang atau pupuk kompos di setiap 6 bulan sekali. Cara aplikasikannya ialah campurkan langsung dengan media tanam yang ada di dalam pot tempat Anda menanam pokok bougainville Anda. Supaya bougainville Anda rajin berbunga, lakukan perkara yang berikut ini. Yang pertama sekali, untuk membungakan bougainville Anda adalah dimulakan dengan media tanamnya. Sebenarnya bukan hanya bougainville, malahan tanaman lain pun juga memerlukan media tanam yang sesuai agar subur dan berbunga lebat. Oleh itu, ketika menanam pokok bougainville, pastikan Anda menanamnya pada tanah yang subur dan gembur, serta tidak mudah digenangi oleh air. Dengan media tanam yang kaya unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakarnya, tentu saja pokok bougainville kesayangan Anda sangat mudah dan cepat berbunga lebat. Apalagi jika Anda menanam pokok bougainville Anda di dalam pot. Ini sudah pasti memerlukan media tanam yang baik dan poros agar mendorong pertumbuhan dan pembungaan bougainville kesayangan Anda. Apa saja bahan untuk membuat media tanam pokok bougainville Anda?
Bahannya cukup mudah, iaitu campuran tanah dan sekam mentah dengan pembandingan 1:1. Perkara kedua yang perlu anda perhatikan ialah penyiraman, iaitu bagaimana anda menyiram media tanam pokok bougainville kesayangan anda. Untuk memastikan pokok bougainville anda sentiasa rajin berbunga, ini sangat tergantung rajin tidaknya anda menyiramnya dan bagaimana cara anda menyiramnya. Pokok bougainville ini sama dengan tanaman lain, iaitu tetap memerlukan air untuk membantu kehidupannya. Namun, khusus untuk pokok bougainville anda, tidak perlu menyiram setiap hari. Sebab, jika anda menyiram terlalu kerap ataupun terlalu rajin menyiram bougainville kesayangan anda pada setiap hari, perkara yang berlaku ialah bukannya pokok bougainville anda berbunga, malahan boleh menyebabkan kuncup bunga gugur mekar atau gugur. Lebih-lebih lagi apabila ada air yang menggenangi di dalam pot. Ini boleh mengganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu, anda boleh menyiram pokok bougainville anda pada setiap 2-3 hari sekali. Untuk mengetahui kondisi media tanam di dalam pot tempat anda menanam pokok bougainville anda boleh menyimak dengan cara cuba pegang tanah lapisan bawah dalam pot bougainville anda tanam itu. Adakah masih kering ataupun masih dalam keadaan lembab? Jika media tanam masih lagi cukup lembab, anda tidak perlu untuk menyiramnya. Perkara yang ketiga, apa yang perlu dilakukan ialah penyiraran. Penyinaran merupakan satu hal yang paling penting agar bougainville. Penyinaran merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bougainville kesayangan anda mau berbunga. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman bougainville anda. Hasilnya nanti sudah pasti pokok bougainville anda akan cepat bunga dan sudah pasti bunganya menjadi lebat. Jadi, jika anda mahu bougainville kesayangan anda berbunga lebat, letakkan pokok bougainville kesayangan anda pada kawasan terbuka yang mendapat cukup sinaran matahari dari pagi hingga ke sore dengan intensitas sekurang-kurangnya 70 sehingga 80% sinaran matahari. Perkara yang selanjutnya yang perlu anda perhatikan ialah lakukan pemangkasan. Selain untuk memperindahkan pokok bougainville anda, pemangkasan bahagian tanaman pokok bougainville ini merupakan juga perangsang dan pendorong munculnya bunga. Ini kerana selepas anda melakukan pemangkasan, bougainville anda akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun dan sekaligus tumbuh kuncup bunga. Jadi, pangkaslah pokok bougainville kesayangan anda secara berkala, terutamanya di bahagian seperti cabang dan ranting. Untuk melakukan pemangkasan ini, anda perlu memangkas cabang-cabang ataupun ranting yang sudah nampak kering dan tua dan tidak beraktif lagi. Pemangkasan cabang terluar akan dapat membantu bentuk bougainville anda menjadi lebih rapi dan indah untuk dipandang. Dan perkara yang terakhir untuk membuat pokok bougainville anda tetap produktif. Dan cara yang terakhir untuk membuatkan pokok bougainville anda tetap produktif dengan bunganya adalah menggantikan media tanam tumbuh. Adalah dengan menggantikan media tanam dengan yang baru. Kebiasaannya, bila sudah berusia 2 hingga 3 tahun, media tanam bougainville anda yang ada di dalam pot terutamanya sudah jenuh, keras dan miskin unsur hara. Oleh itu, anda perlu mengganti media tanam dengan bahan-bahan yang subur, seperti saat anda membuat media tanam, Anda perlu mengganti media tanam dengan bahan-bahan yang subur sama seperti Anda membuat media tanam dahulu. Jika pokok bougainville anda tumbuh langsung di tanah, maka setiap setahun sekali aplikasikan pupuk organik agar media tanamnya lebih subur dan gembur. Dengan cara ini, pokok bougainville yang anda tanam akan berbunga dan berbunga terus dan sentiasa indah dipandang. Baiklah teman-teman, demikianlah tadi langkah-langkah yang anda perlu lakukan dan trik yang anda perlu lakukan apabila anda inginkan pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas kesayangan anda tetap terus berbunga lebat, rimbun dan indah dipandang.
Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini, iaitu bagaimanakah triks ataupun tips yang anda boleh lakukan sekiranya anda menginginkan pokok bougainville ataupun pokok mangkitas anda sentiasa bunga lebat, rimbun dan indah dipandang dan sentiasa berbunga. Saya berharap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi info dan pengetahuan kepada anda semua, terutamanya anda seorang peminat pokok bougainville. Saya berharap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi info kepada anda, iaitu bagaimanakah caranya kita boleh lakukan untuk anda melebatkan pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas kesayangan anda untuk terus berbunga lebat dan rimbun serta indah untuk dipandang. Baiklah teman ya, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Itu channel yang membincangkan alam pembonsaian, dan pokok kertas merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan sebuah bonsai yang indah, menarik, cantik dipandang dan bernilai tinggi. Teman, sekali bagi anda yang masih lagi belum subscribe teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaat nanti. Teman, bagi anda yang mempunyai soalan ataupun cadangan ya, sila tulis di ruang komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Dan terima kasih di atas segala cadangan dan teguran yang anda telah berikan ya teman. Ini sangat membantu untuk saya membaiki lebih baik lagi perkongsian saya di masa-masa akan datang. Okey, bagi teman-teman tu yang masih belum subscribe teman, silalah subscribe ya, like, komen dan share. Semoga anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah ini. Baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Semoga kita dapat sepanjang di dunia sampai jumpa kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.